Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So untuk segmen smartphone review pada hari ini, aku nak buat ulasan penuh mengenai Honor S9 5G. Dah lama rasanya tak buat video full review dekat channel ni. Memang lama betul sebab masa puasa aku banyak buat video berkaitan peranti terbaik. Yelah, lagipun nak raya kan. So mestilah ramai nak cari device baru. Dan hari ni aku nak kongsikan pula pendapat peribadi daripada aku setelah 1 minggu menggunakan device ini. Secara jujurnya banyak side positif yang aku jumpa walaupun peranti mid-range, tapi banyak benda best yang korang perlu tahu pasal Honor S9 5G ni. Dan tanpa masa lagi, ayuh kita mulakan video ini. Okey, pertama sekali, macam biasa aku nak cerita mengenai rekaan luaran yang digunakan. Dan untuk keseruan design yang dia ada, tak banyak sebenarnya benda yang aku boleh cakap disebabkan design luaran smartphone ni lebih kepada subjektif. Ada orang kisah dan ada orang tak pernah kisah. Even rekaan telefon tu nampak biasa saja. Dan kalau korang tanya aku, personally aku agak berminat dengan rekaan yang ada pada peranti ini. Walaupun secara hakikatnya, rekaan dia nampak lebih kurang macam adik-beradik dia ataupun peranti daripada Huawei. But still dia sebenarnya ada kelainan tersendiri. Dan owner sendiri pun ada claim yang telefon ni mampu untuk menahan beban sekitar 70 kg. So memang satu bebanan yang agak tinggi. Tapi secara jujurnya aku tak beranilah nak buat band test ke, nak jatuhkan ke. Aku memang tak berani. Janganlah suruh aku buat, aku risau ada risiko lain. Cuma apa yang aku boleh cakap, Honor S9 5G ni memang sebuah phone yang solid. Selama aku guna, aku kagum dengan build quality yang dia ada. And then aku pun suka dengan design ergonomik yang ada pada peranti ini. Dia ada curve edges dekat bahagian sisi dan menjadikan telefon ini lebih sedap untuk dipegang. Dan dia punya design pun nampak lebih premium. Lepas tu satu lagi yang aku suka, back panel dia guna finishing jenis matte. So satu benda yang bagus, cap jari memang susah untuk melekat. Katakanlah korang ni jenis tak suka pakai casing pun aku rasa tak ada masalah. Sebab kita tak perlu nak lap telefon ni selalu. Dan untuk pilihan warna pula, Honor S9 5G hadir dengan 3 pilihan warna, iaitu warna Ocean Blue, warna Midnight Black dan warna yang terakhir, warna Titanium Silver macam dekat video ini. So far warna silver yang aku ada ni agak menarik juga. Dia sama je macam warna Honor X7 sebelum ni. Dia hadir dengan 2 jenis tone, nampak warna silver yang ke arah warna orange. So memang style lah kan? Dan warna silver ini pun sedikit sebanyak menjadikan peranti ini nampak lebih mahal. Seterusnya, pada sisi kanan peranti ini terdapatnya volume rocker dan juga power button. Dan power button dia merangkap sebagai fingerprint scanner. Aku dah cuba dan macam kebaikan side mount fingerprint memang laju kan. So sama je dengan fingerprint scanner dekat Honor S9 5G ni. Dia punya fingerprint sangat sensitif dan agak laju untuk detect jari aku. Kemudian pada bahagian bawah terdapatnya lubang SIM tray di mana peranti ini hanya menyokong dual SIM sahaja. So tak ada slot SD card untuk tambah storage dia. Dan pada bahagian bawah juga ada port pengecasan jenis Type-C dan hadir dengan speaker jenis mono speaker. Dan macam biasa kita akan test dulu mono speaker dia macam mana. Okay, so jom kita dengar sama-sama. Ni separuh tau. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Oh, vokal dia baik juga Moves won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. Aku naikkan full volume. Sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Tak dengar. A really big hitter, big picture. On to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. Okay, secara overall, bagi aku mono speaker dia cukup baik. Dan kalau kita nak compare dengan mono speaker dekat Honor X7 sebelum ni, macam tak jauh beza. Memang lebih kurang, kualiti speaker dia pun cukup baik. Cuma disebabkan dia mono speaker, kadang-kadang korang akan dengar yang audio dia sedikit berdengung. Sebab audio dia tu terkumpul dan keluar daripada bawah sahaja. Tapi secara overall aku rasa memang tak ada masalah. Korang nak dengar lagu dan sebagainya, dia masih boleh deliver kualiti speaker yang sama seperti kelas dia. Kemudian untuk paparan hadapan pula, peranti ini menggunakan paparan jenis flat, punch hole display, panel jenis IPS LCD berukuran 6.81 inci dengan resolusi 1080p. Dan skrin pada peranti ini juga ada refresh rate setinggi 120Hz, menyokong HDR10, turut menyokong Wide Vine Level 1 dan apa lagi menarik, dia ada screen to body ratio setinggi 94%. So memang nipis, boleh rasa puas bila guna skrin dekat telefon ni. Cuma disebabkan dia guna panel jenis IPS LCD, aku agak skeptical ataupun ada rasa was-was lah dengan panel yang dia guna. Yelah, skrin LCD je kot. Mana boleh lawan dengan skrin jenis AMOLED? Tapi secara jujurnya aku silap. Aku buta dalam menilai. Sebab kalau kita tengok betul-betul, dekat skrin IPS LCD dia ni memang lain macam. Dia ada color yang cukup menawan. Color accuracy dia agak bagus. Lepas tu viewing angle dia pun mantap. Dan kita pun sebenarnya boleh sedar betapa vividnya skrin yang peranti ni guna. Contoh macam video dekat YouTube ni, korang akan perasan yang warna dekat haiwan tu nampak pop up gila. Warna hijau dekat pokok, warna merah dekat burung. Memang color dia nampak menyerlah.
Dan aku impressed dengan teknologi IPS LCD yang owner guna tahun ni. Dan apa yang membuatkan aku enjoy dengan skrin dia adalah disebabkan dia support Widevine Level 1. So katakanlah aku nak tengok K-drama yang sedia-sedia dekat Netflix, feeling sedih tu memang akan terasa sebab kualiti video dia superb dan dia pun boleh sokong resolusi sampai Full HD. Dan secara keseluruhan, aku boleh kata yang aku berpuas hati. Lepas tu kena pula dia ada refresh rate sampai 120Hz. So memang cun lah kan untuk scroll dekat social media, dekat home, nak tengok TikTok ke, baca blog, website dan sebagainya. Aku boleh jamin yang korang pun akan rasa puas hati dengan panel jenis IPS LCD yang ada pada peranti ini. Dan katakanlah kalau korang nak tahu apa yang aku tak suka dengan skrin dia ni, bagi aku ada satu benda je yang mana dia punya dagu skrin agak tebal sikit kalau kita nak banding dengan bezel skrin yang dia ada. Memang tu je. Tapi dia punya dagu skrin ni pun tak nampak tebal sangat, memang tak nampak ketara. Dan kebanyakan phone mini sekarang semua pakai dagu skrin yang tebal macam ni. So macam tak ada masalah sangat lah skrin yang peranti ni guna. Kalau korang tak kisah pasal skrin jenis IPS LCD, yes, inilah dia antara panel yang terbaik yang ada dalam pasaran. Seterusnya untuk Spiral 80, Honor S9 5G menggunakan chipset daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 695 5G, hadir dengan 8GB RAM dan menggunakan storan dalaman jenis memori UFS 2.2. Mungkin bila kita dengar dia pakai chipset mid-range, kita akan rasa turn off kan? Yes, samalah macam aku. Mula-mula aku rasa tak sedap hati bila baca spek yang dia guna. Tapi selama penggunaan aku, prestasi dia memang cun untuk sebuah phone mid-range. Walaupun untuk PUBG Mobile, dia hanya mampu untuk sokong grafik sampai Smooth Ultra sahaja. Namun untuk main game yang berkaitan dengan FPS, contohnya PUBG Mobile ataupun COD Mobile, yes, dia boleh deliver prestasi yang sangat memuaskan. Aku banyak habiskan masa aku dengan main PUBG Mobile sebab game tu agak senang untuk dimain dan setiap button yang ada pada game tersebut pun sangat responsif, tak ada masalah mengenai ghost touch, tak ada masalah multitouch, lagging dan sebagainya. And then kalau korang nak main Genshin Impact pun boleh, aku sendiri dah cuba. Performance dia just nice. Tapi aku lebih recommend lah untuk korang guna setting grafik yang low ataupun medium sahaja untuk dapatkan prestasi yang lebih smooth. Dan secara overall, bagi aku prestasi dia cukup okey. Untuk tanda harga macam ni, aku boleh rasa enjoy jugalah untuk main game dekat telefon ni. Cuma satu benda yang korang perlu tahu, korang tak boleh nak berharap yang performance dia overpower sangat. Janganlah berharap sampai tahap macam tu. Sebab prestasi dia sekadar average saja dan cukup sesuai dengan level peranti mid-range. Dan untuk pengetahuan korang, Honor Malaysia hanya bawa masuk satu varian saja untuk pasaran Malaysia, iaitu 8GB RAM dengan 128GB untuk storan dalaman. Dan kalau korang rasa 8GB RAM tu tak cukup, korang tak perlu risau sebab Honor S9 5G ni juga ada teknologi Virtual RAM atau lebih dikenali sebagai Honor RAM Turbo yang boleh digunakan sebanyak 2GB RAM. Kiranya korang akan dapat total 10GB RAM untuk improvekan lagi prestasi dia. Walaupun penambahan 2GB RAM tu sekadar maya sahaja, namun dia sebenarnya membantu untuk bagi prestasi yang cukup mengagumkan. Lagi-lagi kalau nak guna sebagai daily use, memang tak ada masalah. Korang boleh rasa yang prestasi dekat smartphone ni memang awesome, rasa lancar. Dan kalau nak buat multitasking pun tak ada masalah. Boleh buka banyak aplikasi secara serentak. Mungkin dalam 10 ke 20 aplikasi. Dan so far tak ada pun apps tu force close secara tiba-tiba, tak ada apps crash dan sebagainya. Memang tak ada, dah rasa seronok untuk guna Honor S9 5G ni. Tambahan, telefon daripada Honor sekarang pun dah start ada Google Mobile Services ataupun GMS. So bolehlah download pelbagai aplikasi dekat peranti ni tanpa sebarang kekangan ataupun sekatan. Tak perlu susah-susah macam dulu untuk sideload dan sebagainya sebab Google Play Store memang dah pre-install dekat peranti ini. Selain itu, untuk performance connectivity pula, aku tak ada nak komplain apa-apa sebab prestasi connectivity dia memang cun. Aku dah cuba masukkan SIM card dan so far VoLTE atau VO Wi-Fi boleh detect dekat telefon ni, which is satu benda yang bagus. Dan kalau kita nak cerita, dari segi tahap dia tarik line pun memang superb. Aku ada compare dengan iPhone 11 gunakan aplikasi speed test dan performance dia memang cun gila. Tak kisah sama ada guna Wi-Fi ataupun mobile data, kedua-duanya dapat berikan hasil yang cukup memuaskan. And surprisingly, ada satu tempat Honor S9 5G ni boleh tapau tahap kelajuan berbanding kelajuan pada iPhone 11. Contohnya, dekat iPhone 11 aku dapat sekitar 57 Mbps, tapi dekat Honor S9 5G ni boleh capai sehingga 89 Mbps. Yang mana aku sendiri pun terkejut sebab tak sangka dia boleh capai selaju ini. So memang superb, memang cun dan aku rasa korang pun tak perlu risau mengenai masalah tarik line pada peranti ini. Dan untuk prestasi bateri pula, Honor S9 5G hadir dengan bateri berkapasiti 4800 mAh. Dan mengikut pengalaman aku gunakan peranti ini sebagai daily driver, dia boleh lepas untuk penggunaan harian aku. Kalau pakai dari pagi, memang sampai ke petang lah dia boleh lepas. Aku boleh dapat screen on time sekitar 7 ke 8 jam untuk sehari. Yang mana cukup impresif juga prestasi bateri dia.
Dan kalau habis bateri dengan cepat pun, aku tak perlu risau sebab dalam kotak, owner ada sediakan adapter fast charging setinggi 66 watt owner supercharge. Dan aku ada buat calculation di mana aku boleh dapatkan full charge dalam masa 46 minit sahaja. So, adapter 66 watt yang owner bagi ni cukup laju. Katakan kalau aku bangun pagi sebelum pergi kerja, aku terlupa nak charge. So, aku tak payah risau sangat sebab aku boleh je cucuk charge. And then aku pergi mandi, solat, sarapan dan sebagainya. Mungkin dah boleh charge ataupun dah capai lebih daripada 70%. Jadi memang cukup laju untuk penuhkan bateri yang besar macam ni. Dan yang terakhir adalah mengenai setup kamera. So, peranti ini hadir dengan 3 setup kamera. Dia ada lensa utama 48 megapiksel, lensa makro dan depth sensor 2 megapiksel. Manakala untuk kamera hadapan, dia hadir dengan selfie kamera 16 megapiksel. Dan apa yang aku betul-betul kecewa dengan Honor S9 5G ni hanyalah disebabkan dia tak ada lensa ultra wide. Yes, aku tahu untuk phone mid range, lensa ultra wide dia orang tak adalah bagus, tapi at least dia ada macam Honor S7 hari tu. Aku paling kecewa lah bila Honor tak letakkan lensa ultra wide dekat phone macam ni. Pasti untuk pengalaman mengambil gambar menggunakan peranti ni, aku boleh puji yang mana warna pada gambar tersebut nampak menonjol, nampak vibrant je color yang dihasilkan. Dan kalau lagi cantik, korang boleh hidupkan fungsi AI mode dekat kamera dia. Dan secara jujurnya, kebanyakan gambar yang aku tangkap memang memenuhi expectation aku. Kamera dia mampu untuk handle pelbagai jenis situasi. Tak kisahlah korang nak ambil gambar tempat ke, gambar pemandangan, gambar kucing korang ke, ataupun nak guna fungsi portrait mode dekat peranti ni, korang sebenarnya akan kagum dengan kemampuan setup kamera dia. Dan kalau aku nak cerita pasal gambar night mode pun aku rasa tak ada masalah. Dia punya night mode memang impresif dan mampu untuk cerahkan gambar dengan baik. So korang boleh layan dulu slideshow gambar yang aku tangkap dan korang boleh judge sendiri macam mana prestasi kamera dia. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Dan kalau korang nak beli, korang boleh dapatkan Honor S9 5G pada tanda harga jualan rasmi RM1,299 untuk varian 8GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. Dan secara kesimpulan, bagi aku Honor S9 5G ni antara peranti mid-range yang cukup berbaloi. Selama penggunaan aku tak tahu nak komplain apa pasal device ni. Dan aku pun sedar yang mana untuk tanda harga macam ni, aku tak boleh nak minta lebih. Sebab kebanyakan phone mid-range sekarang semua pakai chipset lebih kurang. Kalau tak pakai Snapdragon 695, mesti akan pakai MediaTek Helio G96. So memang lebih kurang je chipset diorang. Dan memang itulah hakikatnya, aku terpaksa akui yang Honor S9 5G ni antara peranti yang bagus. Tak kisah korang nak buat sebagai daily use atau gaming secara casual, yes, dia boleh bagi prestasi macam apa yang korang harapkan. Cuma kalau nak cerita mengenai kekecewaan aku, yes, memang ada. Yang mana dia tak ada lensa ultra wide, and then dia guna setup mono speaker. Itu je. Kalaulah dia ada dua benda tu, kalaulah dia ada lensa ultra wide dan guna setup stereo speaker, memang superb dah Honor S9 5G pada tanda harga jualan macam ni. Tapi it's okay, dan aku recommend juga untuk korang beli kalau korang tak kisah pasal kekurangan dia. Dan jika korang berminat untuk beli, aku akan tinggalkan link pembelian dekat description box di bawah. So kalau korang berminat, korang boleh beli dia nanti. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa tertinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys in the next video. Bye bye.